Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Hello. Okey ke tu? Sihat ke? Hari ni kita buat matematik tingkatan 1. Line saya okey tak? Jelas tak suara saya? Ke dia ada lagging ke? Okey ke? Jelas ke? Suara saya jelas tak? Tajuk apa hari ni cikgu? Hari ni kita buat matematik tingkatan 1 bab 11. Pengenalan set. Bab 11 pengenalan set. Hari ni kita masuk tajuk set form 1. Set ni dekat form 4 pun ada nanti. Introduction dia dekat tingkatan 1 lah. Set. Pengenalan kepada tajuk set. Okay, hari ni kita buat matematik tingkatan 1 bab 11. Tajuk pengenalan set. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Okey. Cikgu live lagi malam-malam. Tak penat ke? Maaf kalau tak selesai soalan. Okey je. Cikgu, saya live ni sementara saya tengah free. Maksudnya cikgu live ni kan cikgu dah lama tak mengajar. Kan sebelum ni saya cuti sakit kan. Hampir 2 tahun. So, tujuan saya buat live everyday malam-malam dengan petang ni hari-hari sebab cikgu nak refresh balik. Cikgu nak refresh balik cara mengajar, konten mengajar, ilmu-ilmu matematik yang pernah ada sebelum ni nak refresh balik. Sambil-sambil saya nak refresh tu, saya ajar awak pun dapat sesuatu, saya pun dapat sesuatu. Macam tu. Okay, nanti kalau dalam bulan 2, sekarang bulan 2 lah. Bulan 2 ni pun saya dah mula busy sikit. Nanti bulan 3, pun saya rasa jadual saya dah kena ubah sikit. Mungkin live tu dia tak jadi hari-hari dah. Sebab dah mula sesi persekolahan yang baru kan. Saya dah mula mengajar. So nanti mungkinlah jadual live saya tu mungkin akan berubah. Dia tak jadi dah hari-hari. Setakat ni selagi saya free, saya buat je hari-hari. Okay, sebab saya nak refresh saya punya konten matematik dan teknik mengajar saya juga. Okay? Tak apa. So sementara saya free ni, saya dapat improve, awak pun dapat improve macam tu. Win-win situation gitu. Terima kasih. Bagi saya Rose. Okay? So sama-sama lah. Okay, so hari ni cikgu nak buat matematik tingkatan 1 bab 11 pengenalan kepada tajuk set. Dalam tajuk set ni macam semalam lah. Semalam kita belajar tajuk tingkatan 2, laju dan pecutan kan? Laju dan pecutan tu sebiji ataupun konsep dia tu akan digunakan waktu form 4 dalam tajuk graf gerakan. So same goes to this topic. Hari ni tajuk pengenalan set ni waktu form 4 nanti pun awak akan jumpa lagi tajuk set ni. Time awak belajar form 4 tu dia dah tak explain dah the basic
pasal basic konsep pasal set ni sebab awak dah belajar waktu tingkatan 1. That's why lah saya kata siapa yang nak naik form 4, form 5, kasih kuatkan dulu awak punya basic lower form. Kalau basic lower form tak strong, naik form 4, form 5, habis. Nak kena study balik form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. Jenuh dalam masa setahun dua tu. So sambil-sambil tu saya nak tolong awak kuatkan basic lower form dah ni. Betul cikgu, saya form 4 stuck lagi dekat bab set semua ni. Kan? Betul, bukan awak je. Ramai. Student-student saya dulu pun ada ramai. Sebab tu saya sangat tekankan. Sekarang walaupun awak form 1, form 2, form 3 baru, lambat lagi nak SPM. Belajar betul-betul. Sebab nak guna nanti tu jangan nak pakai sangat-sangat baru nak cari. Tak sempat. Sama lah konsep dia, kita menyediakan payung sebelum hujan. Kena prepare siap-siap. Takkanlah hujan dah turun dah baru nak kelang kabut cari. Kalau ada, tak apalah kalau ada depan mata. Kalau tak ada, jenuh cari. Kedai ni habis, kedai ni habis. Sebab tu lah, get ready sekarang. Okay, adik-adik lower form, ingat kakak-kakak, abang-abang awak form 4, form 5 tu sekarang, diorang rasa keperitan tu. Sebab basic-basic diorang tu banyak diorang tak ingat. Okay? Alright. Semua dah ready ke? Boleh kita mulakan? Matematik tingkatan 1, bab 9, pengenalan set. Walaupun awak form 2, walaupun awak form 3, tak apa. Ingatkan balik je tajuk form 1, tajuk form 2, tajuk form 3. Tak apa. Ingat, semua ni pakai waktu SPM. Walaupun tajuk dia lain tapi akan masuk juga. Percayalah. Kalau awak tak ada menyesal lah di kemudian hari. Kalau awak nak form 4, form 5 nanti baru nak kelang kabut, okey je. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni kita akan buat matematik tingkatan 1, bab 11, tajuk pengenalan set. Okey, sebelum kita belajar macam biasalah, sebelum kita belajar apa-apa, kita kena tahu dulu. Set tu apa benda? Apa benda yang terfikir dalam fikiran awak bila saya sebut set? Kalau cikgu cakap, hari ni kita belajar set. Dalam kepala awak, first thing yang awak, set ni yang mana tau? Set tu apa? Saya nak betulkan pemahaman awak dulu. Barulah kita boleh belajar. Set ni yang mana satu? Ding ding ding. Assalamualaikum. Entahlah cikgu. Saya hilang ingatan dah. Saya tak tahulah tajuk set ni yang mana tau. Okay, bila cikgu awak dengar je cikgu sebut set. Set ni yang mana satu? Hilang ingatan. Masya Allah. Okay, bila dengar je perkataan set, kalau saya sebagai cikgu, bila saya dengar je set ni yang mana? Yang ada kurungan tu. Betul? Yang ada dalam kurungan tu. Betul-betul? Tapi dia kurungan dia bukan biasa-biasa. Kurungan dia curly bracket. Macam ni. Tung. Kalau awak jumpa, fokus. Kalau awak jumpa kurungan macam ni, kita tahu yang ni kita jumpa dalam tajuk set tu. Yang ni. Betul lah. Kiranya siapa tu? Who, XYZ. Tu, dia tak hilang ingatan. Okay, yang ada kurungan tu. Betul. Okay. So, dalam tajuk set ni, benda apa penting sekali awak kena tahu, iaitu apa maksud set. Set ni merujuk kepada benda yang mempunyai ciri-ciri yang sama.
Okay. Macam geng lah. Kalau bahasa-bahasa kita sekarang ni, kita cakap geng. Kenapa dia boleh masuk geng awak? Yelah cikgu. Dah kami semua pakat suka mat. So dia geng lah. Geng maths. Macam tu. Dia ada persamaan. Kenapa seseorang tu masuk dalam geng awak? Sebab ada persamaan. Sama juga macam set. Okay. Kalau ada ciri-ciri yang sama pada sesuatu benda tu, kita categorize dia as set. Okay. Tulislah sikit. Mempunyai ciri-ciri yang sama. Dia mempunyai ciri-ciri yang sama. Kalau cikgu kata, set A merupakan nombor-nombor genap. So, apa nombor genap tu? 2, 4, 6. Apa persamaan dia? Nombor genap. Sebab tu dia pun boleh duduk dalam satu set. Sebab dia ada persamaan. Itulah maksud saya ciri-ciri yang sama. Okay. So, first awak dah kenal apa benda set tu. Oh, yang ada kurungan macam ni. Lepas tu dia ada ciri-ciri yang sama. Okay. Kemudian, lepas awak dah tahu apa itu set, awak kena kenal simbol-simbol yang ada dalam set. Okay, simbol yang awak akan jumpa dalam tajuk set ni wajib awak kena kenal dulu sebelum kita buat soalan. Sebab kalau awak tak boleh kenal pasti apa maksud simbol tersebut, maka awak nak jawab soalan pun tak lepas. Sebab mungkin setiap soalan nanti ada simbol-simbol tu. Okay, simbol yang pertama. Okay, tulis nombor lah. Simbol yang pertama, kalau cikgu buat macam ni. Ini merujuk kepada apa? Ting, 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 ting. Ni set ni cikgu. Tapi kat dalam tu tak ada apa-apa pun. Yang ni kita panggil dia sebagai set kosong. Sebab dalam set tu tak ada apa-apa pun. Ya, set kosong. Ada lagi satu simbol untuk set kosong, iaitu awak buat macam ni. Awak buat nombor kosong. Lepas tu awak cross. Maksudnya kosong pun tak ada. Yang ni set kosong, nampak ni. Kita ada bracket tapi dalam tu tak ada apa-apa. Ataupun kosong pun tak ada. Ni cross macam ni pun mewakili set kosong. Ni simbol untuk set kosong. Okay. Nanti awak akan jumpa. Dekat soalan nanti akan jumpa macam ni. Okay. Simbol yang kedua. Ni. Yang ni sampai form 4 ada ni. Ni selalu jumpa. Ni merujuk kepada apa? Maksud dia apa tu? Elemen, betul? Elemen tu bahasa Melayu dia apa? Unsur, betul. Betul. Okay, simbol yang kedua dia macam huruf E ni. Ataupun awak buat C, lepas tu letak cross kat tengah macam tu, letak dash. Jadilah macam ni. Yang ni merujuk kepada elemen, betul lah. Macam mana awak ingat elemen? Sebab huruf E. E untuk elemen. Apa maksud elemen tu? Maksudnya unsur. Ataupun elemen. Okay, unsur tu apa cikgu? Unsur tu ialah benda apa yang ada dalam set kita tu. Contoh cikgu. Contoh kat atas ni lah. Kalau cikgu kata A sama dengan A, E, I, O, U. Nampak tak? Set A saya A, E, I, O, U. Semua ni cikgu letak dalam kurungan yang curly bracket ni. Okey, jadi semua benda halah yang ada kat dalam ni. A, E, I, O, U. Yang seketul dalam ni, dalam kurungan tu, itu kita panggil elemen. Benda tu lah kita panggil unsur. Awak kena kenal dulu. Sebab ada sesetengah soalan, dia bagi kat awak set macam ni. Kemudian dia suruh awak senaraikan.
unsur yang terdapat dalam set A. Macam tu. So, awak kena tahu lah. Unsur tu yang mana satu? Unsur tu yang ada kat dalam kurungan tu. Okay. Ini simbol yang kedua. Okay. Simbol yang ketiga. Macam simbol tadi, tapi ada cross. Kalau tadi unsur elemen yang ni bukan unsur, betul? Bukan unsur. Ataupun not an element lah. Okey, yang keempat. Ni macam sign sikit. Bukanlah sign. Macam bentuk Maggi tu, spring. Ni apa? Semesta. Semesta tu apa? Nama dia set semesta. Kalau in English kita sebut universal set. Okay, maksudnya universal set ataupun set semesta. Apa maksud dia? Maksud dia semesta. Semesta tu apa? Alam semesta besar. Maksud dekat sini dia mewakili set yang besar. Okay, macam ketua dia lah. Ketua kepada set tu yang ni. Kalau ada set-set yang lain semua duduk dalam set ni. Kecil-kecil duduk dalam dia. Yang ni satu set yang besar lah. Kita panggil set semesta. Okey. Yang kelima. Macam ni. Ini apa? Macam huruf C tu. Ini mewakili apa? Ting keteng keteng. Assalamualaikum. Cikgu, saya hilang ingatan balik lah cikgu. Ni apa dia? Tak tahu. Bagus. Kita perlukan kejujuran. Okey, yang ni kita panggil dia subset. Okey, bahasa Melayu kita panggil subset. English pun kita panggil subset. Apa maksud subset ni cikgu? Subset ni, kalau awak tak ingat, awak tulis dalam kurungan ni maksud dia. Maksud dia apa? Ada dalam. Maksud dia ada dalam. Ada dalam? Ada dalam apa ni? Contoh cikgu cakap. Set A subset kepada set B. Maksudnya semua unsur-unsur yang ada kat set A tu ada dekat set B. Macam tu. Ada dalam tu. Okay, tak apa. Sekali kita tunjuk contoh satu-satu. Alright. Huruf C ni merujuk kepada subset. Iaitu ada dalam. Okay. Lepas tu apa lagi? Lepas tu dah simbol. Okay, dah. Okay. Satu lagi. Kalau cikgu buat simbol. Yang ke-6 ni dia bukan simbol. Tapi macam mana nak cakap nombor 6 ni? Dia ada contoh macam ni lah. A prime. Ni dia ada koma. Allah, sorry. Dia ada koma kat atas tu. A prime, B prime, C prime. Yang ada koma-koma tu. Apa maksud dia? Bukan ABC tu. ABC tu merujuk kepada set. Maksud saya yang koma-koma-koma kat atas tu. Kita sebut dia apa? Set pelengkap. Betul. Set pelengkap. Kalau in English kita sebut prime lah. Okay, A prime, B prime, C prime. Tapi kalau bahasa Melayu, A pelengkap, B pelengkap, C pelengkap macam tu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa maksud set pelengkap ni? Maksud dia selain. Selain itu. Maksud dia memang selain itu ke? Maksudnya. Lagi cikgu tunjuk contoh lagi awak senang nampak. Awak jangan guna dalam karangan pula. Selain itu,
faktor bagi pencemaran udara ialah sekian-sekian. Lagi awak tukar selain itu jadi set pelengkap. Set pelengkap, faktor bagi tak boleh. Yang ni untuk tajuk set saja. Okay, yang selain itu cikgu yang bagi maksud dia. Okay. Ini je benda-benda penting yang awak kena kenal dalam tajuk set ni dulu sebelum kita nak go through each question. Sekejap lagi. Okay, sebab soalan dalam tajuk set ni ada terus bawa masuk simbol-simbol ni. Jadi kalau awak tak kenal simbol-simbol ni, Sadaqallahul Azim. Macam tu lah. Okay. Contohnya, cikgu bagi kat awak soalan yang pertama. Boleh? Ada sebarang soalan nak tanya pasal ni dulu sebelum cikgu masuk soalan. Tang-ka-tang-ka-tang. Ada? Tak ada? 1, 2, 3. Tek, tawaran ditutup. Apa maksud subset tu? Subset maksudnya ada dalam. Sekejap lagi cikgu tunjuk contoh. Okay, ni settle lah. Siapa nak screenshot? Kecik. Okay, sebab kita nak go through soalan. Kalau awak nampak soalan untuk tajuk ni, lagi mudah faham kot daripada cikgu explain saja. Okay, dah? Dah siap salin. Mantap. Okay. Jom kita tengok soalan yang pertama. Kedeng-kedeng. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Ting-ting-ting nampak tak? Okay. Cikgu ni manis lah bila mengajar. Awak nak apa? Awak ingat awak puji saya? Saya pilih kasih. Tidak ya. Puji ke tak puji ke semua saya sound. Okay, soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Diberi set P sama dengan X. Lepas tu dia buat titik bertindih. X ialah kuasa 3 sempurna 3 digit. Tentukan bilangan unsur set P. Allahu Akbar. Okey, dah tak faham dah cikgu. Macam mana? Okey. So, bila awak dapat je soalan macam ni, awak tengok. Macam ni kita pernah jumpa kan dalam tajuk algebra before ni. X, titik bertindih X. Yang ni sebagai explanation je. Tak ada masuk apa-apa pun. Okay, dia cuma nak bagi tahu set P. Apa yang ada dalam set P ni lagi. Dia cuma explain macam tu je. Apa yang ada dalam set P ni merupakan kuasa 3 sempurna yang mempunyai 3 digit. Okay, sebelum tu ingat tak kuasa 3 sempurna tu apa? Kuasa 3 sempurna tu apa? Kuasa 3 sempurna tu merupakan jawapan kepada kuasa 3. Contoh cikgu buat. 1 kuasa 3. 1 kuasa 3 sama dengan 1. 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 sama dengan 8. Kalau tak reti tekan kalkulator. Okay, 2 kuasa 3, 8. Jadi kuasa 3 sempurna tu yang mana cikgu? Yang jawapan dia ni. Ni. Jawapan ni kita panggil kuasa 3 sempurna. Yang ni awak dah belajar dah. Tingkatan 1, bab kuasa 2. Punca kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 3. Ni dia guna balik apa yang awak belajar before this. Okay? So, 1 kuasa 3 sama dengan 1. 2 kuasa 3, 8. Okay, tekan kalkulator. Ambil kalkulator awak, tekan. Kalau 3 kuasa 3, berapa? 4 kuasa 3, berapa? 5 kuasa 3, berapa? 3 kuasa 3, 27. Okay, thank you. 4 kuasa 3, 64. Terima kasih. 5 kuasa 3,
125. Syukran jazilan. 6 kuasa 3. 216. Okey, terima kasih. 7 kuasa 3. 343. 8 kuasa 3. 512. 9 kuasa 3. 729. 10 kuasa 3. 1000. Okey, dah stop. Okey, dah stop. Cukup. Terima kasih. Syukran. Okey. Alright, okey. So, kembali kepada soalan ni. Dia tanya, ada berapa nombor-nombor kuasa 3 sempurna yang 3 digit? Maksudnya, bila awak kuasa 3 kan semua nombor kat sini, kan jawapan dia merujuk kepada kuasa 3 sempurna kan? Dia nak yang ada 3 digit saja. 3 digit tu apa? Yang ada 3 ketui. Yang ni tak mau. Ni tak mau. Ni tak mau sebab ada 2 ketui. Tak mau. Ni pun tak mau. Yang ni baru betul. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kuasa 3 sempurna yang mempunyai 3 digit. So jawapan kat sini B. Bola. Kenapa jawapan dia B, cikgu? Bukan, maksud saya kenapa jawapan dia nombor je? Kenapa dia tak suruh senaraikan pun? Sebab dia tanya bilangan. Dia tanya ada berapa. Okey, katakanlah cikgu twist sikit soalan ni. Cikgu kata senaraikan unsur-unsur bagi kuasa 3 sempurna yang mempunyai 3 digit. Okey, kalau cikgu tukar soalan tu, cikgu kata senaraikan unsur-unsur bagi kuasa 3 sempurna yang mempunyai 3 digit. Jadi, kalau dia suruh kita senaraikan, awak kena tulis macam ni. P sama dengan buat kurungan, ni orang panggil bahasa apa? Bahasa Melayu? Saya sebut curly bracket. Kurungan curly, kerinting. Curly bracket lah, awak faham lah. Okey, saya buat curly bracket ni untuk buka, kemudian kita senaraikan satu-satu yang jawapan kita tadi tu. 125, 216, 343, ni tak habis lagi, sambung. 512, 729. Okey, habis. Baru tutup kurungan balik guna curly bracket. So inilah kita panggil senaraikan unsur yang ada pada set P tadi. Yang ni bila dia suruh kita senaraikan. Kalau dia suruh kira je lah ada berapa ketui. Pak. Settle. Okey. Dah settle. Okey, jom kita tengok soalan yang kedua. Okey. Diberi set M. Atas sikit. Okey. Diberi set M. X ialah nombor perdana. 0 antara 0 sampai 10. Antara yang berikut yang manakah bukan subset kepada M? Nak screenshot jawapan dengan soalan? Sekejap lagi lah, cikgu dah lipat dah. Okey. Untuk jawab soalan ni, untuk tajuk set ni awak kena pandai. Kenapa dia kena pandai? Tiba-tiba dia tanya pula nombor perdana. Bila kali terakhir awak belajar pasal nombor perdana ni? Awak belajar waktu darjah 6. Nombor perdana. So apa yang awak belajar dulu, dia guna balik. Siapa kata tak ada function belajar dulu? Tak ada kena-mengena pun. Siapa cakap? Ni dia guna balik. So, dekat sini dia bagi tahu set M kita
terdiri daripada nombor perdana. Nombor perdana antara nombor 0 sampai 10. Okey. Soalan saya, siapa ingat nombor perdana tu yang mana? Sambil-sambil cikgu ajar tajuk set, sambil-sambil kita revise balik. Okey, nombor perdana tu yang mana ya kawan-kawan? 2, 3, 5, 7. Betul. Macam mana awak tahu yang tu nombor perdana? Macam mana kita nak habaq kat mereka? Nombor perdana ni nombor yang macam mana? Sebab kawan-kawan awak ni banyak yang hilang ingatan. Boleh bahagi dengan satu dan diri sendiri je. Betul. Okey, terima kasih. Okey, kalau saya selalu cakap nombor perdana ni yang boleh dibahagikan dengan diri sendiri. Betul. Okey, nombor perdana ni nombor yang special. Kenapa cikgu panggil dia nombor yang special? Sebab dia hanya boleh bahagi. Dia hanya boleh bahagi dengan nombor 1 dan dirinya sendiri sahaja. Okey. Maksudnya kalau nombor tersebut dia boleh bahagi dengan nombor lain, dia dah tak special dah. Nombor ganjil? Tidak. Okey. Nombor perdana ni nombor yang boleh bahagi dengan 1 dan dirinya sahaja. Kalau dia boleh bahagi dengan nombor lain, maksudnya dia dah tak special dah lah. Contohnya, okey, nombor perdana dia start daripada 2. 1 tak termasuk sebab masuk dalam syarat dia. Okey, soalan saya. Nombor 2. Okey, nombor 2 ada dalam sifir apa selain daripada sifir 2? Ada tak? Nombor 2 awak boleh jumpa kat sifir mana lagi selain daripada sifir 2? Tak ada cikgu. 2 je lah. Sifir 2 je lah ada nombor 2. So, 2 yes kita panggil dia nombor perdana. Teng. Okay, sifir 1. Sifir 1 tak termasuk sebab 1 dah jadi sebagai syarat sebagai nombor perdana. So, kita tak boleh check nombor 1. Okay, sebab semua nombor dalam sifir 1. Okay, kalau cikgu tanya nombor 3. Adakah 3 nombor perdana? Cuba check. Nombor 3 ada tak jumpa kat sifir 2? Tak ada. Nombor 3 ada kat sifir 3. Sifir dia tak apa. Sifir orang lain. Ada tak? Tak ada. So, maksudnya 3 ni pun special. Yes. 2 nombor perdana, 3 pun nombor perdana. Okay, cuba awak tengok nombor 4. Nombor 4, adakah dia special? Dia ada jumpa kat sifir mana-mana tak? Nombor 4 ni awak ada jumpa kat sifir mana-mana tak? Ada cikgu. Saya jumpa dekat sifir 2. Bila awak dah jumpa dalam sifir orang lain, dia tak special dah. So yang ni tag, yang ni bukan nombor perdana. Macam tu cara senang nak ingat. Okay. 5. Yes or no? Perdana ke tak perdana? Special ke tak special? Yes or no? Yes, betul. Dia tak ada kat sifir lain. Special. 6. Yes or no? 6 sifir 2 pun ada. Sifir 3 pun dia ada. Tak special. 7. Yes, no? Yes, dia tak ada kat sifir 2. Tak ada 3. Tak ada sifir 4. Tak ada 5. Tak ada 6. Tak ada 7. 7 je lah dia ada. Sebab sifir dia tak apa. 8. No. Sifir 2 pun ada. Sifir 4 pun ada. Kita jumpa nombor 8 ni. So, dia tak special. 9. Sebab awak jumpa dalam sifir 3. Tak special. Cukup lah. Kita kena check satu-satu sampai bila cikgu? Kita check sampai 9 saja. Sebab apa? Ni, tengok ni dia kata. Dia nak nombor perdana antara 0 sampai 10. 10 tak termasuk sebab dia tak ada equal bawah ni. So, antara nombor 1 sampai nombor 9 saja dia suruh check. Kita dah check dah ni. So, ada berapa nombor perdana kat dalam ni?
2, 3, 5, 7. Ada 4 ni. Okey, 4 ni kita panggil nombor perdana. Soalan suruh buat apa? Dia kata antara berikut yang manakah bukan subset bagi M. Maksudnya, okey, cikgu senaraikan dulu. M kita terdiri daripada, okey, ni kita punya set M. Iaitu nombor-nombor perdana antara 0 sampai 10. Ni kita punya set M. Dia tanya antara berikut yang manakah bukan subset. Subset tadi apa maksud dia? Subset maksudnya yang ada dalam. Yang ada dalam ni. Tapi dia kata yang mana bukan. Maksudnya dia suruh awak cek antara semua ni A, B, C, D. Yang mana yang tak ada dalam ni. Yang mana yang tak ada dalam ni. A, B, C ataupun D. D betul sebab ada nombor 9 kat situ. 9 bukan. Okey, kalau cikgu kata, okey betul jawapan awak D daun. Okey, pandai. Okey, ni explanation saya pula. Kalau cikgu tanya. Okey, kalau cikgu tanya 3. Okey, kalau cikgu tanya 3, 5. Okey, katakanlah set ni. Kalau cikgu tanya, adakah set 3, 5 ni subset kepada M? Adakah 3, 5 ni, set C ni subset kepada set M? Soalan saya. Adakah set C subset kepada set M? Yes, betul. Sebab apa maksud subset tadi ada dalam. So, awak cuba tengok C, unsur yang ada dekat dalam set C ni ada tak dalam unsur set M? Ada. Itulah maksud dia subset. Ada dalam. Kalau yang ni ada dalam ni, itu kita panggil subset. Okey? Sama juga macam set B. Kalau cikgu cakap, adakah set B subset kepada M? Yes. Sebab 2 ada dalam set M. Tu cikgu cakap maksud subset tu ada dalam. Okey? Ni A. A ni apa ni cikgu? A ni set kosong. Adakah set kosong ada dalam set M? Ada. Setiap set ada set kosong. Okey? Setiap set ada set kosong. A ni maksud dia set kosong. Okey. Settle untuk soalan kedua. Hana, siapa nak screenshot? Yang ni jawapan dia D daun. Ni. Besar sangat kalau saya zoom. Okey. Ni untuk soalan yang kedua. Okey, settle. Cantik tulisan cikgu. Bukan tulisan je cantik. Orang pun cantik. Okey, ni soalan 1 tadi. Soalan 1 tadi jawapan dia 1, 2, 3, 4, 5. Jawapan dia B. Nampak tak? Sikit. Dah. Ni explanation dia, cara cikgu kira. Ni jawapan dia. Okey dah. Okey, jom soalan yang berikutnya. Yang ni awak tak belajar lagi. Tak apalah. Okey, awak cuba tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni kita panggil gambar Rajah Venn. Okey, ni yang ada lukis-lukis ni. Tiba-tiba ada lukis-lukis pula. Lukis-lukis ni kita panggil gambar Rajah Venn. Kalau in English kita panggil Venn diagram. Okey. So, macam mana kita nak baca gambar Rajah Venn diagram ni? Gambar Rajah Venn ni. Okey, jom kita tengok. Okey, soalan dia bagi tahu apa ni? Rajah. Nampak ke? Okey. Gambar Rajah Venn di bawah menunjukkan hubungan antara set P, Q, R dan S. Okey, ni set P. Set P yang mana yang paling besar ni? Ni set Q yang bentuk macam trapezium tu. S yang segitiga ni. R antara
Ikut. Ya, benar. Yang mana? So, macam mana kita nak check ni? Okay, jom kita baca satu-satu. Ingat tadi simbol-simbol Q subset kepada P. Apa maksud subset? Subset R. Adakah Q ada dalam P? Benar atau salah? Yes or no? A. Betul ke salah? Q subset kepada P. Q ada dalam P. Benar. Betul. Teng. Okay. Tengok. B pula. S subset kepada R. S subset kepada R. B pun betul. Betul. Pandai. Okay. C. Dia kata jika X ialah elemen bagi Q, X bukan elemen bagi S. Macam mana ni? Okay. Contohnya, katakanlah X ni adalah elemen bagi Q. Katakanlah cikgu buat X dalam Q. Tu maksud dia. Katakanlah X ni elemen yang ada dalam set Q. Lepas tu dia kata, so X ni bukan elemen bagi set S. Benar ataupun palsu? Yes or no? Betul ke salah? Kalau X merupakan unsur bagi Q, X bukan unsur bagi S. How? Betul. Pandai. Kalau X dah ada kat sini dah, mana boleh X ada kat S? S ni bentuk lain, tak boleh. Tapi kalau cikgu kata X adalah unsur bagi Q dan X adalah unsur bagi P. Betul? So X ni ada dekat dalam Q. Dalam masa yang sama dia pun ada dalam P. Kalau macam tu betul. Okay? Kalau cikgu cakap yang macam C ni tadi salah lah. Dia dalam ni je. Dalam ni tak terlibat pun. Dia bulat lain. D. Jika X adalah unsur bagi R, X adalah unsur bagi Q. Betul tak? Mana tadi cikgu contohkan? D ni, D lah jawapan dia. Dah semua kita dah check dah. Okay. Okay, kalau X adalah unsur bagi R, kalau X ni duduk kat dalam R, macam mana X ni duduk kat dalam Q? Q kan bulat lain. Tak boleh. Sebab tu salah. Okay, so jawapan dia D lah. Sebab dia nak yang salah. Faham? Tu cara kita baca simbol. Kalau awak tak reti baca simbol, Masya Allah. La ilaha illallah. Subhanallah. Okay, jom. Soalan yang keempat. Deng-deng-deng. Okay. Gambar rajah van di bawah. Gambar rajah van di bawah menunjukkan hubungan antara set P, Q dan R. P yang paling besar ni, yang segi empat tepat ni. Q yang bulat. R yang segitiga. Okey, soalan dia tanya. Nyatakan pelengkap bagi set R. Apa maksud pelengkap tadi? Cikgu dah bagi tahu. Apa maksud pelengkap? Penanda wacana tadi. Apakah maksud pelengkap? Selain R. Betul, selain itu. Kalau dia nak pelengkap untuk R, awak kena selain daripada R. R mana? R ni yang A. Kalau gambar rajah kita boleh lorekkan. Kalau cikgu nak R, awak lorekkan yang R lah segitiga ni. Tapi disebabkan kat sini dia nak selain daripada R. Kita lorekkan semua kecuali yang R. Jangan sentuh. Macam tu. R je jangan ambil. So, yang mana satu unsur-unsur yang kita dah lorek tadi? A, B, C, D. Yang mana satu? Unsur-unsur yang cikgu dah lorek tadi. A. Jom kita check. E. E betul. I betul. M betul.
N betul, H betul, K betul-betul. So jawapan dia A. Kenapa B salah? Sebab B tak cukup. Ada benda yang dia tak listkan. C kenapa salah? Sebab ada unsur A. A ni tak boleh. A ni ada kat dalam R. D pun tak boleh sebab tak cukup. Dia kena listkan semua. Tak cukup tak boleh. Dah siap. Ui, pandai lampau boleh jawab 4 soalan dah ni. Okey. Lagi. Sat. Buku lain pula. Sat. Sabar itu separuh daripada iman. Pandai. Okay, kita buat subjektif pula lah. Okay. Tingkatan 1 ada? Apa maksudnya? Ada apa? Buku. Saya bukan jual buku. Saya ajar je. Okey, jom kita tengok soalan ni. Tapi soalan ni kena sebab dia melintang. Nampak kau kecil-kecil ni? Boleh baca tak? Tak apalah, saya baca. Saya ikat gambar rajah lagi, saya zoom. Okey. So, gambar rajah Venn dalam rajah 4 menunjukkan hubungan antara set semesta ni, set semesta yang besar sekali ni, dan set P, Q dan R. P bulat besar, Q bulat kecil ni, R bulat kecil yang sebelah kanan ni. Okay, so dia kata gambar rajah Venn ni menunjukkan hubungan antara set ni lah. Okay, kemudian dia kata isi tempat kosong dalam setiap penyataan berikut menggunakan simbol-simbol yang dia bagi ni. Apa simbol tu? Subset, bukan subset, elemen, bukan elemen, set kosong dan set semesta. Untuk membentuk satu penyataan yang benar. Maksudnya make sure simbol-simbol ni awak bawa masuk dekat bawah ni supaya dia jadi betul. Kalau awak bubuh salah tu, kena tukar sekali. Tu maksud soalan dia. Faham? Okay, now cikgu nak zoom dekat gambar rajah dan juga statement dia. Okay. Ni gambar rajah dia nak suruh kita lengkapkan penyataan dia kat sini. Okay, sama ada menggunakan simbol Allah, sorry, terkena. So, simbol subset, simbol bukan subset, simbol elemen ataupun unsur, bukan unsur, set kosong ataupun set semesta. Antara ni isi masuk dalam ni. Okey, soalan yang pertama. Berdasarkan gambar rajah ni, soalan yang pertama ni 3, 5, 7, 9. Nak isi simbol apa? P. Cuba tengok. 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9. Ada dalam P. So, apa maksud ada dalam tadi tu? Nak pakai subset. Nak pakai subset ke nak pakai elemen? Yang mana lagi sesuai? Nak pakai elemen ke nak pakai subset? Cuba awak tengok ni. Nombor unsur kita 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9 ni semua ada dalam set P. So semua ada dalam kan? So kita pakai subset. Sebab semua ada dekat dalam. Macam tu. Okay. Alright. Sekejap lagi cikgu tunjuk apa perbezaan dia. Bila nak pakai subset, bila nak pakai elemen. Okay. Yang ni subset jawapan dia. Okay, soalan yang kedua. 4 set P. 4 set P.
Set P. P yang mana? P. P yang bulat yang sama tadi. Bulat yang besar ni. 4. Saya tak faham lah simbol ni. Awak masuk lambat ni. Cikgu dah explain tadi. Bukan subset. Bukan subset. Okay. 4. Bukan unsur. Ya. Bukan unsur lebih sesuai. Bukan elemen. Ya. Bukan elemen. So, kita pakai simbol ni. Tak comel pula. Bukan elemen. So, okay. 4. Bukan elemen yang ada dalam ni pun. Okay. Betul-betul. Okay. Soalan ketiga. R. R sama dengan apa? R sama dengan apa? Cuba tengok R. Dalam R tak ada apa-apa langsung. Ya, awak boleh pakai yang ni. Set kosong. Betul? Maksudnya kosong pun tak ada. Okay. Dan last sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sana, 7 sini, 8 sana, 9 sini, 10 sini. Set semesta. Betul. Sebab semua ni ada dekat dalam set semesta. Betul. Ada dalam beg. Ya, betul. Boleh juga. Beg pun boleh juga. Okay. So, apa beza elemen dan juga subset tadi? Ni. Kenapa atas ni cikgu tak pakai elemen? Kenapa yang bawah ni cikgu tak pakai subset? Okay. Selalunya, kalau elemen ni dia lebih merujuk kepada sikit. Macam ni, benda yang sikit. Kalau subset ni, dia selalunya merujuk kepada satu set. Ni, nampak ni. Semua ni duduk dalam set. Subset. Kalau elemen, benda yang seketul-ketul dia. Tak ada pun simbol set ni. Faham tak? Ke tak faham? Okay, set ni. Subset, dia digunakan kalau depan dia atau belakang dia ada dalam bentuk set macam tu. Dia mesti salah satu dia ada dalam bentuk set. Sebab yang ni kan nama dia subset. So, syarat dia mesti ada set. Yang bawah ni tadi unsur. Elemen ni. Elemen unsur. Jadi, syarat dia tak semestinya ada set. Kalau awak tulis unsur saja pun boleh. 4, 3. Tak semestinya ada set. Yang subset ni wajib ada set. Sebab itulah kita gunakan atas. Sebab kat atas ada curly bracket tu. Bawah tak ada curly bracket. Faham? Okey, pandai. Okey. Next. Okey, bawah ni pula. Kena zoom out balik. Okey. Soalan yang 10A ni pula. Tentukan sama ada penyataan berikut ialah benar ataupun palsu. Okey, berdasarkan ayat dan simbol yang digunakan, kita cuma hanya perlu identify benar ataupun palsu. Okey, dia kata kat sini, jika SVM punya ke? SVM tu apa? Saya tak faham. Jika M adalah trapezium yang mempunyai 4 sisi, maka M ialah set kosong. Benar ataupun palsu? Awak tahu tak trapezium tu apa? Sebelum nak tahu benar ataupun palsu, awak kena tahu dulu trapezium tu apa. Macam mana? Dia kata jika M merupakan set bagi trapezium yang mempunyai 4 sisi, maka M adalah set kosong. Jawapan dia adalah palsu. Betul? Jawapan dia adalah palsu. Okey. Tahniah. Betul. Soalan saya. Trapezium tu apa? Trapezium tu bentuk dia macam mana? Dia memang ada 4 sisi ke? Ya. Trapezium, semua trapezium mempunyai 4 sisi.
Trapezium tu macam mana cikgu? Okey. Untuk tajuk set, semua soalan dia cikgu kena explain satu-satu. Sebab nanti awak akan jumpa lagi. Apa-apa yang disebut dalam tajuk set ni, dia akan ulang. Okey, trapezium. Trapezium tu memang semua trapezium ada 4 sisi ke cikgu? Ya. Trapezium merupakan bentuk segi 4. Semua trapezium ada 4 sisi. Cuma syarat dia ada sisi selari. Awak nak bagi ni condong pergi tepi, boleh. Janji atas dan bawah selari. Kalau macam ni, sini straight, sini sengit, boleh. Nak sengit belah sini, boleh. Sini dengan ni selari. Jadi macam tu, boleh. Trapezium syarat dia mesti ada sisi selari lah. Ni, yang cikgu letak arrow ni merupakan garis yang ada sisi selari. So, awak tengok, semua bentuk trapezium ada 4 sisi. Maksudnya segi 4 lah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, apa yang dia cuba sampaikan kat sini? Dia kata, kalau M ni merujuk kepada trapezium yang mempunyai 4 sisi, maka M adalah set kosong. Salah lah. Kalau cikgu tukar. M merupakan trapezium yang mempunyai 3 sisi. M sama dengan set kosong. Benar ataupun palsu? Kalau cikgu tukar ni, 4 ni jadi 3. Trapezium yang mempunyai 3 sisi, maka M adalah set kosong. Kalau macam ni, baru dia akan jadi benar. Okey, dia nak M ni adalah set trapezium yang ada 3 sisi. Trapezium semua 4 sisi, mana ada 3 sisi? So, set M ni adalah set kosong. Betul. Kalau dia tanya 3 sisi. Tapi dia cakap 4 sisi kan? Maka set M bukan set kosong. So, jawapan yang ni palsu. Faham? Okey, boleh. Okey, soalan B pula. Bukan B, second Roman. Okey. Jika N ialah set bagi nombor ganjil yang boleh dibahagi tepat dengan 2, maka N ialah set kosong. Benar ataupun palsu? Nombor ganjil yang boleh bahagi 2. Ada ke? Nombor ganjil tapi ada dalam sifir 2. Kalau nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 2, maksudnya sifir 2 lah. Ada ke nombor ganjil yang ada dalam sifir 2? Mana ada? Nombor ganjil semua tak ada kat sifir 2 kan? Tak ada. So, dia kata kalau set N ni adalah nombor ganjil yang boleh bahagi tepat dengan 2, maka set N adalah set kosong. So, benar ataupun palsu? Betul tak? Set N kita adalah kosong. Betul. Jawapan dia benar. Sebab apa benar? Sebab memang mana ada nombor ganjil yang boleh bahagi nombor 2. So, dalam set N ni tak ada apa-apa. Betul lah dia kata N adalah set kosong. Benar. Dalam tajuk ni dia banyak kena pikir daripada kena kira. Boleh? Cikgu boleh ulang lagi tak yang satu? Atas ni ke? Yang 2 saya faham. Atas ni ke? Ya, cikgu. Okey, yang atas ni. Okey. Yang atas ni dia cakap set M ialah trapezium yang mempunyai 4 sisi. Okey, untuk pengetahuan awak, semua trapezium mempunyai 4 sisi. So bagilah trapezium tu sengit kat mana pun dia memang ada 4 sisi. So dia cakap kalau M ialah trapezium yang mempunyai 4 sisi, maka M adalah set kosong. Salah lah. Kalau M adalah trapezium yang mempunyai 4 sisi, maksudnya dalam set M ni mesti ada something. Ada jawapan. Tapi dekat sini dia kata M adalah set kosong. Set kosong maksudnya M ni tak ada lah jawapan. Salah lah. Sebab semua trapezium ada 4 sisi. Ada jawapan dia. Maksudnya kita boleh tulis something kat dalam ni.
Tapi kat sini dia kata M tak ada jawapan. Tak boleh, salah. Sebab tu jawapan dia palsu. Macam tu. Tajuk ni kena faham. Okay, terima kasih cikgu sama. Okay, pukul 11 dah. Kita take 5 kejap boleh? Sambil-sambil tu cikgu cari soalan yang level 2 sikit. Kat awak cikgu upgrade sikit soalan dia. Sambil-sambil tu boleh nak pergi tandas ke, nak minum ayak ke apa ke, boleh take 5 kejap. Okay? Boleh. Terima kasih cikgu sama. Cikgu, iya. Suka soalan susah. Suka soalan susah sebab awak tak tahu jawab, cikgu yang kena jawab sekali. Tahu-tahu je cikgu, biasa. Kita tahu. Sepatutnya setiap Sabtu, macam sekarang lah, setiap hari Sabtu, waktu kita rest ni, kita bincang tajuk untuk minggu depan. Maksudnya untuk live minggu depan, kita akan bincang siap-siap. Hari Isnin tajuk apa, Selasa tajuk apa, Rabu tajuk apa, sampai hari Sabtu. Tapi, hari ni kita tak bincang. Sebab minggu depan saya busy sikit. So saya tak berani janji minggu depan saya buat live ke tak. Okay, kalau saya buat live pun, saya pick je any topik yang cikgu tak buat lagi. Okay? Sebab minggu depan saya ada program. So, saya tak janji saya sempat buat live ke tak. So, kalau saya sempat buat live, saya boleh pilih je tajuk apa pun yang saya belum macam. Jangan risau, cikgu akan update kat TikTok. Kalau ada lah, cikgu akan cakap, petang ni ada scan. Okay, so hari ni kita tak bincang lah tajuk. Selalunya every Saturday, waktu kita take 5 ni, kita akan bincang the whole week untuk minggu depan punya tajuk. Cikgu, ke barang kalian please? Dah. Awak boleh tengok kat YouTube. Recording saya upload kat sana. Dah, ke barang kalian dah belajar lah. Okay, cikgu. Alright. Hampa ingat tak faktor? Ada soalan yang related to faktor. Dia kata faktor bagi 18. Ingat? Awak belajar waktu tingkatan 1. Faktor dan gandaan tingkatan 1. Ingat? Okay. Kalau ingat, bagus. Cikgu pilih soalan tu. Cikgu, matematik kelas 5 ada? Kelas 5? Maksudnya form 5 ke? Ke darjah 5? Apa maksud tu? Saya tak faham. Kelas 5. Daraf 5? Daraf tu apa pula? Semester 1, 2, 3 semester bagi step backward. Satu, dua, tiga, empat soalan. Darjah lah tu cikgu. Darjah kot. Darjah lah. Dia typo banyak kali dia tulis. Darjah lah, daraf lah. Okey, kalau darjah 5, kalau matematik darjah 5, saya buat live petang. Petang tadi ada saya buat live. Untuk darjah 4, 5 dengan 6. Saya buat petang pukul 4 sampai 5 petang. Sekolah rendah darjah 4, 5, 6 saya buat pukul 4 petang.
Okey, kalau malam pukul 10 cikgu buat untuk tingkatan 1, 2, 3. Cikgu boleh ke ajar saya? Saya on the way jadi cikgu maths tapi basic saya tak kukuh sangat. Ajar apa? Bolehlah join sekali. Saya ajar student saya, awak boleh belajar sekali. Boleh je. Tangkat. Tentukan sama ada setiap rekod adalah set sama ataupun bukan. Terus C, D nombor genap orang tersebut. Okay. Okay, sebagai jangan berhasil. Ajar ini juga kasih pengambil ajar friend. Okey cikgu, saya masuk petang. Esok cikgu cuti. Sebelum ni saya buat live hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Hari-hari saya buat. Kecuali hari Ahad je saya tak buat. Satu hari je cikgu minta saya rest. Okey? Cikgu form 1 bila lagi? Hari ni form 1? Macam mana cikgu mahir maths? Mahir maths. Saya belajar matematik. Dekat sekolah dulu saya belajar matematik. Waktu dekat universiti ataupun dekat universiti saya ambil kos pendidikan matematik. Tapi waktu saya dekat universiti saya tak belajar ni. Saya belajar yang universiti punya matematik lah. Bila nak mengajar kena belajar sendiri. Okay. Dia memang tak ajar dah. Awak kena belajar sendiri. Takut nak SPM bulan 12 ni cikgu. Awak form 5 baru nak masuk ni ke? Katang. Soal objektif sikit lah. Kenyataan mereka tidak pernah berkasih. Cikgu sampai jam berapa? Hari ni saya buat sampai pukul 12. Jangan risau, kita ada lagi masa. Jangan risau. Saya ambil course account tapi macam tak boleh carry. Kena maths juga. Maksudnya apa tu? Awak ambil course account tapi awak mengajar apa? Mengajar account ke mengajar maths? Aina. Tiba-tiba je. Nanti berikut yang manakah? Awak take 5 dulu tau. Start je. Dalam lagi 2 minit kita start. Okay? Bagi cikgu review soalan ni. Sebelum cikgu ajak apa, cikgu kena tengok dulu sepintas lalu. Okay? Saya nak mengajar maths. Dulu time sekolah selalu score maths. Boleh. Macam saya pun, saya punya konten matematik ni daripada sekolah dulu je. Kat universiti tak ada pun sentuh-sentuh ni. Semua belajar sendiri je. Walaupun saya ambil dekat universiti pendidikan matematik, tapi konten-konten sekolah ni tak ada. Semua belajar sendiri. Cikgu, salam dari Sabah. Wah. Sabah dekat mana tu? Kenyataan belajar. Dia very cute pasal dia sempurna kurang daripada Cikgu dah ke cari soalan? Tak sabar nak buat sama-sama dengan cikgu. Dah. Ni dah ada dah. Cikgu, sorry saya lambat sikit. Hari ni baru teringat live cikgu. Tak mau kawan. Merajuk. Minggu depan tak mau buat live dah. Saya dah habis degree account tapi macam tak boleh go. Apa maksud awak tak boleh go? Tapi awak dah habis degree. Saya tak faham lah Aina. Apa awak cuba sampaikan ni? Sekarang ni awak kerja apa? Awak nak jadi apa? Nak proceed dalam bidang account ke? Nak awak pilih untuk kerja ni lah awak pilih maths macam tu? Itu ke maksud awak? Saya nak tukar bidang cikgu maths.
Bukan tukar bidang lah. Maksudnya in terms of kerja je. Dulu belajar account, dah habis dah belajar, tinggal nak kerja je. Tak mau sambung dalam course tu, nak kerja jadi cikgu mat lah. Macam tu. Itu ke maksud awak? Betul cikgu. Oh, boleh. Kalau awak nak kerja sebagai cikgu mat, benda pertama sekali, ni nasihat sebagai cikgu mat lah. Benda pertama sekali, yang awak perlu buat ialah awak kena study dulu silibus matematik sekarang. Sebab silibus matematik sekarang dah tak sama dah macam dulu punya. Awak kena study dulu sendiri silibus matematik sekarang, apa dia, apa perbezaan dengan silibus dulu. Kemudian awak cuba buat soalan, fahamkan dulu setiap bab tu macam mana. Contohlah awak nak mulakan dengan ajar budak darjah 1. Tengok silibus darjah 1 dulu. Macam tu. Go through one by one. Jangan mula-mula terus nak jadi cikgu, awak terus je ajar. Tak boleh. Kesian dekat student awak. Macam tu. Awak kena kaji dulu silibus sekarang. Tambah-tambah sekarang dah ada ujian, apa, dulu kan ada UPSR, PT3, SPM kan. UPSR dah dibatalkan. PT3 pun dah dibatalkan. Lepas tu sekarang dia ganti dengan apa? Habis tu budak-budak ni periksa guna apa? Awak kena kaji benda-benda macam tu. Sebab budak-budak sekarang dah baru je berubah. Dia dah jadi UASA pula. Apa silibus UASA? Kita kena tahu benda tu sebab nak ajar nanti, mestilah kita nak kena pilih soalan yang betul kan? Macam tu. Okay, jom kita start. Kita sambung buat soalan pula untuk tajuk set. Tung. Cikgu rasa silibus dulu dengan sekarang mana lagi mencabar? Sekarang. Sebab sekarang dah peredaran zaman, dia banyak tajuk baru. So awak kena study yang agak tough lah. Awak kena kau-kau sikit study. Macam tu. Okay, so tadi kita dah belajar tajuk set kan. Kita dah cuba beberapa soalan set kan. Dan awak sangat pandai. Bagus. Okay, sekarang kita nak cuba tengok soalan soalan subjektif pula. Tapi dari segi benda lain. Apa maksud cikgu benda lain? Kalau soalan tu dia bagi macam lain pula. Contohnya. Okay. Okay ni. Nampak kau? Okay. Okay, soalan dia. Tandakan right bagi set sama, pangkah bagi bukan set sama. Apa? Okay, sebelum kita jawab soalan tu. Apa maksud set sama? Apa maksud set tak sama? Okay, set sama. Okay, set sama maksudnya dia mempunyai unsur yang sama. Okay, apa maksud set sama? Dia mempunyai unsur yang sama. Contohnya, tengok soalan ni. Okay, dia kata set A ialah huruf dalam perkataan rusa. Huruf-huruf dalam perkataan rusa ni, which is R-U-S-A lah. Ni bagi set A. So, set A dia adalah R-U-S-A. Huruf-huruf bagi perkataan rusa. Ini set A. Lepas tu set B. Huruf dalam perkataan arus. A-R-U-S. Okay, cuba awak tengok. Adakah unsur dalam set A dan B sama? R. Ada tak kat bawah R? Ada. U. Ada tak kat bawah U? Ada. S. Ada. A. Ada. Lah cikgu, sama. Jadi kalau unsur dekat set A sama dengan unsur yang ada dekat set B, kita panggil dia set sama. Okay? Syarat dia unsur dia sama je. So dia suruh buat apa? Dia suruh tandakan right. So dekat sini tanda right je dekat kotak ni. Tik. Dah. Tak payah rajin-rajin tulis sama. Tak payah. Tak menjawab soalan. A union B. Tak ada. Salah. A union B. Salah. Okay. Tulis je. Right je. Tik. Dia suruh right je. Okay. B pula.
Set P ialah nombor perdana kurang daripada 10. Nombor perdana tadi kita buat dah. Boleh ulang balik kat saya. Apakah nombor perdana kurang daripada 10 tadi? Kita dah buat dah. Nombor perdana. Nombor-nombor yang special tadi. Sebut Zat kat saya. Apakah unsur-unsur bagi set P? Nombor perdana. Nombor perdana nombor-nombor yang special tadi. 2, 3, 5, 7. Betul. Terima kasih. Okey. Nombor perdana adalah nombor yang tak boleh dibahagikan dengan nombor lain. Dia special. Dia boleh bahagi dengan satu dengan diri dia je. Okey, tu nombor perdana. Okey. Set Q. Dia bagilah set Q ialah nombor 1, 3, 5, 7, 9. Soalan saya, adakah set P, unsur-unsur dalam set P dan unsur-unsur dalam set Q sama? Adakah dua set ni merupakan set sama? Bukan set sama, betul. Pasal apa tak sama? Sebab ni ada satu. Satu bukan nombor perdana. Walaupun yang lain semua sama, satu je tak sama cikgu. Tak sama. Okey? Tak sama. Tak boleh. Walaupun satu je cikgu. Boleh lah satu je. Tak boleh. So, dekat sini, dia suruh buat apa? Dia suruh pangkah. Pangkah. Dah siap. Okey. Soalan berikutnya. Ding-ding-ding. Okey, lengkapkan gambar rajah van pada ruang jawapan untuk mewakili set-set berikut. Dia bagi dekat awak maklumat dalam bentuk set. Dia nak suruh awak lukis. Sat, cikgu kena tulis lain. Cikgu tak mahu conteng buku cikgu. Cikgu sayang buku. Lama lagi nak pakai buku ni. Okey, so dia bagi kat kita bentuk universal set, petak besar sekali. Lepas tu dia buat sini. Dia buat macam ni. Yang ni P, yang ni Q. Okey. Yang ni gambar rajah yang dia bagi kat awak. Ni cikgu salin balik. Cuma cikgu buat kecil sikit. Okey, menggunakan gambar rajah ni dan maklumat set yang dia bagi, fill in masuk dalam ni. Okey, soalan saya. Okey, bila awak nak fill in, nampak macam mudah kan? Tapi be careful. Kenapa? Awak kena step by step. Kat mana kita kena fill in dulu? Kau boleh je fill in ikut dan no, cannot. Kat mana yang awak kena fill in dulu? Siapa ada idea? Kat mana kita kena letak dulu? Tengah mana? Bersilang. Ya. Ni. Persamaan ni kat tengah-tengah ni. Maksud dia. Apa maksud cikgu ni cikgu? Unsur yang ada dekat P dan Q. Cuba tengok. Ada tak unsur P ada, Q pun ada? Unsur yang sama dekat P dengan Q. Betul-betul? Ada tak? P ada, Q pun ada. Sebut kat saya, apakah unsur tersebut? 3. 3 je ke? 5. 3 dengan 5. Okey. So 3 dengan 5 kena tulis kat dalam ni. Betul. Kita kena buat yang persilangan dulu. P dengan Q kat tengah. Cara nak tulis unsur, mesti tulis titik. Jangan tulis 3 dengan 5 macam ni saja. Salah. Okay, kalau awak tulis 3 dengan 5 macam ni je, maksudnya nilai. Maksudnya, dalam ni ada 8 unsur lah. Sebab 5 tambah 3, 8. No, salah. Kalau nak tulis unsur, kena buat titik kat depan dia macam tu. So, kita tahu, kita ada unsur nombor 3 dengan unsur nombor 5 dekat persilangan antara P dengan Q. Boleh? Titik jangan lupa. Titik untuk unsur. Kalau tak ada titik, itu menunjukkan kepada nilai, bilangan dia. Okay. Cikgu, kalau pakai bintang tak letak titik, nak letak bintang. Pasal apa letak titik? Dia mesti kena titik. Jangan pandai-pandai nak tukar bintang kau, bulan kau. No, tak boleh. Rajin pula nak buat bintang. Okay. Persilangan antara P dengan Q dah.
Lepas tu barulah isi yang P ataupun Q pula. Okey, kita isi P dululah. Okey, cuba tengok dekat P. Kita ada 1, 3, 5, 7, 9. Tadi kita dah ambil dah nombor 3 dengan 5. Jadi nak masukkan dekat kawasan P ni selain daripada nombor 3 dengan 5. Dekat set P. So, yang tinggal 1, 7, 9. Betul. 1, 7, 9 tu letaklah dekat dalam ni. Letaklah kat mana-mana pun boleh. Selagi duduk dalam tu. Settle untuk P. Buat benda yang sama untuk Q. Dekat Q tadi kita dah ambil dah. Unsur 3 dengan unsur 5. Selain daripada 3 dengan 5, tinggal lagi 11 dan 13. Tulis kat sini. Macam tu. Nanti SPM benar kalau masuk soalan ni kita kena lukis kotak tu ke atau dia dah bagi. Kalau soalan dah bagi macam ni, awak gunakanlah. Kalau dia tak bagi, awak buat sendiri. Awak kena reka sendirilah. Awak nak buat bulat dulu. Macam tu. Okay, selalunya kalau SPM, dia tak bagilah macam ni. Dia suruh awak pikat sendiri. Okay? Okay, unsur P dah. Unsur Q dah. Kemudian, universal set. Set semesta kita. Okay, cara nak isi set semesta, kena tengok huruf ataupun unsur yang kita tak guna lagi. Ada tak? Cuba tengok dekat set semesta ni. Ada tak unsur yang kita tak tulis lagi? 15 saja ke? Yang lain semua tulis dah? 1 dah, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ya, okey. 15 je. Okey. So, 15 tu nak tulis kat mana? Tulis dekat dalam kotak besar ni. Ikut suka nak tulis kat mana pun. Cikgu, saya nak tulis kat atas ni boleh tak? Boleh? Tepi ni boleh tak? Bucu ni boleh tak? Boleh. Selagi duduk dekat dalam kotak ni, boleh. Cikgu nak tahu kat bucu ni lah cikgu. Biar duduk sorang-sorang. Boleh? Nak tahu tepi ni? Boleh. Sini. Boleh. As long as masih dalam kotak universal dan tak kacau. Set P dengan Q dah siap. Inilah cara kita fill in kan. Okay, settle. Siapa nak screenshot? Okay, next question. Boleh saya proceed? Dah ke? Dah. Okay. Soalan seterusnya. Kalau awak faham tajuk pengenalan set ni sekarang, insyaAllah nanti awak belajar set form 4 nanti. Alhamdulillah. Kalau sekarang awak tak faham, form 4 nanti, Masya Allah. Macam itulah. Okay, soalan berikutnya. Okay, ni soalan dia. Ini je soalan dia. Senaraikan semua unsur bagi setiap set yang berikut. Dia kata senaraikan. Bila kita senaraikan, ingat tak tadi cikgu cakap apa mula-mula tadi? Bila dia suruh kita senaraikan, make sure kita tulis jawapan kita dalam bentuk set. Yang ada curly bracket tu, kurungan lengkoi-lengkoi tu. Okay, soalan yang pertama. First Roman. Dia kata set P ialah huruf vokal dalam perkataan matematik. Mana huruf vokal? Maksud kat saya huruf vokal apa? Matematik. Apa huruf vokal kat situ? M? T? K? Huruf vokal. Untuk perkataan matematik ni. Bagi tahu kat saya, apakah huruf vokal yang ada kat dalam perkataan matematik ni? Assalamualaikum. Huruf vokal. Saya tak ingat cikgu huruf vokal yang mana. Huruf vokal A, E, I, O, U. Yang selain daripada A, E, I, O, U tu kita panggil consonant. So, dalam perkataan matematik ni, apa huruf vokal yang kita ada? A, E, A, I. Tapi dia suruh kita senaraikan huruf vokal saja.
Okay, jadi yang mana berulang tu tak payah ulang, sekali je. So, buat dalam bentuk set sebab dia suruh senaraikan. Tulis dalam bentuk set. Tulis A, E, I. Cukup. Inilah huruf vokal yang ada dalam perkataan matematik tu. Faham tak? Okay, settle. Dia suruh tulis huruf vokal. Ambil huruf vokal je lah. Yang M, T apa semua tu consonant. Okay, soalan yang kedua. Second Roman. Dia cakap, set Q merupakan nombor perdana yang kurang daripada 15. Sebelum ni soalan tanya nombor perdana kurang daripada 10 kan? Ni kurang daripada 15. Nombor perdana ni sangat famous ya. Dalam tajuk set, form 4 nanti pun sama. Selalu pakai nombor perdana ni. That's why tadi cikgu explain dulu nombor perdana tu apa kat awak. Okay, tolong saya. Apakah nombor perdana yang kurang daripada 15? 2, 3, 5, 7, 11. Betul? 13. Betul. Pandai. Ni lah jawapan dia. Betul. Jangan lupa letak curly bracket. Sebab dia kata senaraikan set. Bila senaraikan set, kena ada curly bracket ni. Maksudnya semua ni duduk dalam kategori Q ni. Okay, betul. Power. Soalan yang ketiga. Set R merupakan gandaan 3 yang kurang daripada 20. Gandaan 3 kurang daripada 20. Gandaan 3 ni apa? Awak dah belajar dah faktor dan gandaan waktu tingkatan 1 bab 2 kot. Gandaan 3 maksudnya sifar 3. Gandaan 3 maksudnya sifar 3. Sifar 3 yang kurang daripada 20. Tulislah sifar 3. 3, 6, 9, 12, 15, 21. Tak boleh dah. Dah siap macam tu. Ada beza ke faktor dan gandaan? Beza banyak. Gandaan sifar. Kalau faktor, nombor yang kita boleh bahagi. Okay, ni jawapan untuk soalan ni. Sekali kita tengok pula contoh untuk faktor. 18 cikgu. Ya, sorry. Terima kasih. Ingatkan saya. Terima kasih. Tung. Gigih cikgu nak liquid. Alah, cikgu nak bagi comel. Tung. Okay. 18 satu lagi. Kurang daripada 20. Okay, dah siap. 3 markah. Satu soalan, 1 markah je. 1, 3. Okay, settle. Dah, screenshot dah. Kecikik, settle. Okay, soalan yang berikutnya. Ni. Nampak ke? Sorry lah, dia kecil sikit sebab soalan dia melentang. Okey. Ambil atas je lah bahasa Melayu. Okey, bolehlah tu. Okey, diberi set P ialah faktor bagi 18. Faktor bagi 18. P ialah set faktor bagi 18. Okay, boleh bantu saya apa maksud faktor bagi 18? Maksudnya kalau cikgu cakap gandaan tadi, gandaan tu sifar kan? Kalau faktor 18 ni boleh bahagi dengan nombor berapa? Tu maksud dia. Kalau faktor. So 18 boleh bahagi dengan nombor berapa? Boleh bahagi dengan nombor berapa dan dia tak ada baki. Jawapan dia dapat
solid number. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Betul? Okay. So, apakah faktor bagi 18? 1. Betul, 18 boleh bahagi 1, dapat 18. Okey. 18 bahagi 2 boleh. 18 bahagi 3 boleh. 18 bahagi 4 tak boleh. 4, 8, 12, 16, 20. Tak ada 18. So, 4 tak boleh. 6 boleh. 6, 12, 18. Ada. 9 ada. And then 18. Ini kita panggil faktor. Faktor ni, faktor bagi 18. Maksudnya 18 boleh bahagi dengan mereka ni dan dapat jawapan solid number. Tak ada baki, tak ada point, bukan pecahan. Tu maksud dia. Ataupun ayat buku dia kata boleh dibahagi tepat. Itu maksud faktor. Kalau gandaan sifir, gandaan 3, sifir 3. Gandaan 20, sifir 20. Itu maksud dia. Okey, soalan yang kedua. Dia kata set Q merupakan huruf konsonan B, C, D, F dan sebagainya tu. Huruf konsonan yang ada dalam perkataan kemajuan. Kemajuan. So, apa huruf konsonan yang ada kat sini? K, M, J, N. Dia nak huruf konsonan saja. Vokal tak mau. Inilah jawapan dia. K, M, J, N. E, A, U, A tu tak mau. Yang tu huruf vokal. Macam soalan atas tadi dia nak vokal saja. Dia tak mau konsonan. Okay, ni set Q. Okay, set R pula. Okay, set R ialah nombor 2 digit yang hasil tambahnya digit dia 12. Apa maksud dia ni? Siapa boleh bantu saya? Ni maksud dia apa? Tengok apa pandai tak? Ni maksud dia apa ni? Tak faham. Apa maksud dia? Nombor 2 digit yang hasil tambahnya adalah 12. 7 tambah 5, 6 tambah 6. Ya, betul macam tu. Betul-betul. Tapi dia bukan nak 6 tambah 6. Dia bukan nak 7 tambah 7. Dia nak nombor tu terus. Contohnya cikgu sebut 66. Dia nak nombor tu terus. Dia tak suruh awak tambah. Cuma dia nak kalau 2 digit tersebut, kalau kita tambah, dia akan jadi 12. Itu maksud dia. So, dekat sini, kita start dengan nombor yang kecil dulu lah. Contohnya cikgu ambil 39. Betul tak? 3 tambah 9 dapat 12. Betul? Ni. Bukan cikgu nak nombor 12 tu. Tak. Contoh nombor 39. 3 tambah 9 dapat 12. Betul? Okey, lagi. Nombor 48. 4 tambah 8. Betul? Ikut urutan ni cikgu ambil makin besar sikit. 49 bukan 50, bukan 51, bukan 52, bukan 53, bukan 54, bukan 55. 57. Okey, betul. 57. 5 tambah 7 awak akan dapat 12. Tu maksud dia. Okey, ada lagi tak nombor yang angka 5? Tak ada dah. Okey, tengok nombor angka 6 pula. Cikgu start daripada nombor kecil. Nombor angka 6. 6 tambah 6 lah. 6 tambah 6, 12. Okey. Nombor angka 6 dah tak ada dah. Nombor angka 7 pula. 7 tambah berapa? Dapat 12. 7 tambah 5. Jadi 75. Okey. Angka 8 pula. 8 tambah berapa? Dapat 12. 8 tambah 4. So jadi 84. Okey. 9 pula. 9 tambah 3. Betul. 10 boleh ke 10? No, 10 tak boleh. 100 tak boleh. Sebab dia kata nombor 2 digit. Kalau 100 tu dah jadi 3 digit dah. Cannot. So 2 digit kita start daripada nombor paling kecil tadi. Belah-belah tak ada. 20 lebih pun tak boleh.
So ini saja. Dah habis dah kan? Okey, tutup curly bracket kita. Ni adalah set bagi P, Q dan R. Dia tanya ni je ke? Tak. Yang ni baru maklumat yang kita keluarkan. Soalan nak apa? Ni bawah ni. Dia tanya. Dia kata cari NP. Apa maksud N ni? N ni maksudnya bilangan. Berapakah bilangan yang ada dalam set P? First Roman, soalan 1. Berapakah bilangan yang ada dalam set P? Kira je lah ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. So tulis je 6. Sebab dia tanya bilangan. Bilangan tak perlu ada tulis set. Tulis nombor je. Betul 6. Okey, nombor 2 pula. Soalan yang kedua dia tanya apa? Bilangan untuk set Q. Q ada berapa pula? Bilang. NQ. Bilangan unsur yang ada dalam set Q. Ada 4. So tulis je 4. Okey, yang ketiga. Dia tanya NR. Unsur yang ada dalam set R. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Okey. Dah siap. Okey. Sedikit nasihat kat awak. Dalam tajuk set, semua jawapan dia suruh senaraikan ke apa ke, semua kena tulis dalam bentuk set. Jawapan awak. Kecuali bilangan. Macam ni lah. Kecuali bilangan. Kalau cikgu tanya, berapakah bilangan unsur yang ada dalam set sekian. Tak payah. Jawapan awak tak payah tulis dalam bentuk set. Tulis nombor je. Yang ni je soalan yang tak perlu tulis dalam set. Yang lain semua kena tulis dalam set. Okey, itu pesanan daripada pihak penaja. Okey. Dengan soalan susah sikit lah. Okey, soalan ni. Susah sikit. Halus je nampak. Okay, kita baca soalan dulu. Lagi baru cikgu zoom dekat diagram dia. Okay. Rajah 5 menunjukkan sebuah gambar rajah van. Ini kita panggil Venn diagram lah, gambar rajah van. Berdasarkan gambar rajah van di atas, senaraikan unsur bagi set semesta, set M, set N dan set M pelengkap dengan menggunakan tata tanda pembina set. Tata tanda pembina set? Apa benda pula tu? Okay, cikgu tulis dulu soalan dia. Soalan suruh senaraikan unsur yang ada dalam set semesta. Set M, set N, set M pelengkap. Dengan menggunakan tata tanda pembina set. Okay. Okey, soalan ni dia cakap berdasarkan gambar rajah di atas, senaraikan unsur-unsur yang ada dalam set semesta, set M, set N dan set M pelengkap dalam bentuk tata tanda pembina set. Tata tanda pembina set ni apa? Macam mana nak tulis tu? Tata tanda pembina set ni sebenarnya macam awak dah tulis biasa tu. Itulah kita panggil tata tanda pembina set. Dia saja je nak bagi awak confuse. Yang macam kita duk buat. Lepas tu tulis jawapan dia dalam set tu. Itulah tata tanda pembina set. Kalau awak tak tahu ni confirm. Nak tulis macam mana? Dah tahu jawapan tapi tak tahu nak tulis dalam bentuk macam ni. Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Dia nak suruh awak tulis dalam bentuk set lah. Cuma the proper way, ayat bukunya, tata tanda pembina set nama dia. Okay, so kita nak buat apa ni? Senaraikan sahaja. Dalam set semesta ada apa? Senaraikan semua yang ada dalam set semesta.
Apakah unsur-unsur yang ada dalam set semesta? Set semesta yang mana satu? Ni yang paling besar ni, set semesta. So, awak kena listkan semua. Okay, nasihat saya, kalau tak nak bagi confuse, tulis unsur daripada yang kecil. Kalau dia bagi nombor lah. Kalau dia bagi huruf, ikut alfabet. Okay, so in this case, kita tengok nombor paling kecil kat sini, nombor apa? Unsur dia satu paling kecil. Okay. 1, 2 ada tak? 2 ada, 2. 3 ada. 4 ada. 5 ada. 6 ada. 7 ada. 8 ada. 9 ada. 10 ada. Okey, sampai 10 saja. Okey, dah cukup. Okey, jangan lupa tulis dalam tata tanda set macam ni. Okey, nasihat saya susun ikut macam ni. Senang awak nak check. Okey, soalan yang kedua, dia kata senaraikan unsur dalam set M. Okey, kalau M, tengok kat M je. M yang mana? M yang bulat ni. Macam mana kita nak tahu, cikgu? Yang tu unsur ke nama set tu? Kalau unsur, tadi cikgu cakap ada titik kan? Cuba tengok huruf M ni. M ni tak ada titik kan? Maksudnya ini adalah nama bagi set tu. So, dalam unsur yang ada dalam set M, kita ada 3, 6, 9. Betul. Jangan lupa tulis dalam bentuk set. 3, 6, 9. Ni. Telinga awak ni jangan lupa, jangan tinggal. Bawa. Okey, kemudian N. Semua yang ada dalam set N. Termasuklah 6 ni. Dia masih dalam bulatan N. Jadi, 2, 4, 6, 8, 10. Ni set N. Telinga jangan tinggal telinga. Dan last sekali, M pelengkap. Apa maksud M pelengkap? Apa maksud M pelengkap? Ni ada M, koma kat atas. Apa maksud M pelengkap? Selain daripada M tu betul. Selain itu. Maksudnya selain daripada M. So, selain daripada M, semua awak ambil kutip. Selain daripada M. Awak tengoklah. Dekat M ni ada 3, 6, 9. Tulis semua nombor kecuali yang ada dekat M. Cikgu senaraikanlah. 1, 2, 3 tak boleh. 3 ada kat M. 4, 5, 6 tak boleh. 6 ada kat M. 7, 8, 9 tak boleh. M ada. 10. Dah cukup. Sebab itulah kelebihan kita susun ikut urutan tadi. Senang kita nak pilih. Okey, dah siap. Ini je lah soalan dia tanya. Dia suruh awak senaraikan ni ada 4 markah. Dah siap. Dah sampai nak screenshot. Tata tanda pembina set ni, inilah jawapan dalam bentuk set. Itu je. Dah. Kita buat lagi satu soalan lah. Nak dekat pukul 12 dah. Dah, settle. Screenshot, cepat. Okay. Dah? Okay. Soalan terakhir ni, cikgu nak bagi dekat awak soalan objektif lah. Soalan objektif yang okey, ni senang je. Cuma awak kena fahamkan soalan. Kena baca soalan betul-betul. Ni soalan nombor 2. Ayat dia baik punya dia bagi. Panjang. Dah baca. Okey, pernyataan yang manakah tidak benar tentang set kosong? Okey, set kosong senang je. Set kosong. Tak ada apa-apa kan? Itulah set kosong.
Okay. So, dia tanya yang manakah tidak benar, yang salah pasal set kosong lah. Okay. A. Dia cakap kat kita, jika M adalah bulan Mac yang mempunyai 30 hari. Betul tak bulan Mac ada 30 hari? Kau hampa apa tak tahu? Saya cikgu nak pergi tengok kalender. Bulan Mac ada 30 hari ke? Assalamualaikum. Bulan Mac 31. So, adakah benar? So dia kata M ni adalah set kosong. Betul tak? Betul tak? Bukan 30 Januari 31. Februari special. Tahun lompat. Mac 31 balik. So dekat sini dia kata kalau M ialah bulan Mac yang mempunyai 30 hari, maka M adalah set kosong. Betul ataupun salah? Betul. Kenapa jawapan dia betul? Sebab dekat set M ni tak ada apa-apa lah. Dia kata M tu untuk bulan Mac. Kalau dia ada 31 hari. Kalau ada 30 hari. Tapi salah. Bulan Mac adalah 31 hari. So dalam ni tak ada jawapan lah. Kosong. So A betul. Ya, kenyataan dia salah. Kita nak cari yang tak benar. Yang yang ni pula. Dia kata kalau N tu ialah nombor ganjil yang diboleh bahagi tepat dengan 2. Macam soalan tadi je. Nampak? Dia ulang balik. Dia tak ada point. Tajuk ni dia banyak ulang benda yang sama je. Benar ataupun palsu? Betul. Mana ada nombor ganjil yang boleh dibahagi dengan 2? So, kosong lah kat atas ni. Betul tak? N adalah set kosong? Betul. Okay. C. Okay, dia kata set P merujuk kepada integer negatif dan nombor kuasa 2 sempurna. Adakah kuasa 2 sempurna yang terdiri daripada nombor negatif? Ingat tak tadi kuasa 2 sempurna tu apa? Kuasa 2 sempurna tu nombor yang kita bagi dia jadi kuasa 2. 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 4. So jawapan dia tu. Ada tak nombor kuasa 2 sempurna kita terdiri pada nombor negatif? Mana ada cikgu? Semua positif. So set P merupakan set kosong. Betul tak P adalah set kosong? Betul. Dia saja bagi awak ayat-ayat. Dia tahu kalau suruh awak kira, awak pandai dah. So dia twist kat awak guna ayat. Okay, D. Kita tahu dah jawapan dia D sebab A, B, C semua salah. Tapi kita nak baca juga. Okay, dia kata Q. Q merupakan sudut pedalaman bagi segi 3 sama sisi ialah 60. Betul ke sudut pedalaman bagi segi 3 sama sisi adalah 60? Betul Memanglah. Segitiga, kalau dia sama sisi, setiap bucu sudut dia adalah 60. Betul? So dia kata, maka set P adalah set kosong. Salah. Sebab apa? Kenapa dia set P pula? Soalan bagi set Q. Tiba-tiba cakap P. Yang ni Q pula. Apa ni buku ni? Dia typo ni. Buku ni typo. So salah. Ini salah. Siapa suruh typo? So sepatutnya Q ni jawapan dia penyataan yang benar. Kalau set Q merupakan penyataan yang benar, maka set Q mesti something. Tak boleh kosong. So set Q ada something lah, tak boleh set kosong. Set kosong ni kalau set Q adalah penyataan yang salah. So yang ni Okay, sudah siap. Tajuk pengenalan set. Ada apa nak tanya saya sebelum saya nak kemas buku-buku saya ni?
Cepat nak tanya apa lagi pasal tajuk ni? Pengenalan set. Tingkatan 2 bab 11. 3, 2, 1. Tawaran ditutup. Alhamdulillah dah faham. Terima kasih. Sama-sama. Okay. So, minggu depan saya tak janji lagi. Kan sepatutnya kan saya buat live setiap hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Pukul 4 petang untuk darjah 456 dan pukul 10 hingga pukul 12 malam untuk tingkatan 1, 2, 3 kan? Tapi untuk minggu depan saya tak janji lagi. Sebab saya agak busy sikit bulan ni. Jadi kalau ada saya bagi tahu. Kalau tak ada pun saya bagi tahu. Nanti saya update dekat TikTok. Okay? Sama ada dekat post ataupun dekat story TikTok lah. Saya akan update hari-hari. Untuk Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Kalau ada saya bagi tahu, kalau tak ada pun saya bagi tahu. Alright? So dah siap. Hari ni kita belajar pasal Matematik tingkatan 1 bab 11 pengenalan set. Okey, nak tanya apa-apa kat saya? Okey, setiap daripada awak mesti ada satu macam mana nak kata? Setiap daripada awak mesti ada satu benda yang awak minat dan awak akan buat secara bersungguh-sungguh. Dan bila benda yang kita buat secara bersungguh-sungguh, benda yang kita minat tu tiba-tiba tak okey. Terus kita rasa down. Betul tak? Awak setuju tak dengan pernyataan saya? Benda yang kita minat dan kita akan buat bersungguh-sungguh benda yang kita buat tu. Tapi bila dia jadi secara tak berapa nak okey, kita akan jadi frust. Kita kecewa. Betul? Itulah yang terjadi kat saya hari ni. So saya kecewa sikit hari ni. Apa benda tu? Minat saya terhadap mengajar. Saya sangat suka mengajar. So bila saya mengajar, saya akan mengajar sehabis baik. Maksud sehabis baik tu, saya akan cuba macam-macam cara so that student saya faham dan dia boleh apply dan dia seronok nak belajar lagi. Itu pada pandangan saya lah bila saya mengajar. Sebab saya suka mengajar dan bila saya mengajar saya mesti buat sepenuh hati. Macam tu lah. So tadi saya sepatutnya ada kelas pukul 8 sampai pukul 9. Saya ada kelas dengan budak darjah apa tadi? Adalah satu personal kelas saya tu. Saya ada kelas dengan dia. Okay. So saya mengajar tadi okay. Tiba-tiba Zoom buat masalah. Line ke apa ke saya rasa okey je. Tak ada masalah apa pun. Cuma tak boleh detect masalah tu apa dan menyebabkan saya terpaksa berhenti mengajar halfway dah. Maksudnya cikgu dah ajar dah ni separuh jalan. Tiba-tiba suara dia jadi macam robot. Nenek macam tu. Dan dia dengar tak jelas lah. So cuba fix tu, try ni. Tak boleh juga. So saya terpaksa batalkan. Yang kelas dah berjalan dah halfway. So saya sangat kecewa. Dia kecewa tu lagi sakit daripada putus cinta. Entahlah. Sebab saya minat mengajar kot. Sebab tu saya rasa macam tu. Itulah cerita saya hari ni. Kejadian tersebut betul-betul sebelum live tadi. Sebab itulah saya punya live hari ni dia suram sikit. Tapi awak semua faham kan saya mengajar? Faham kan apa yang saya cuba sampaikan hari ni? Hari ni kita belajar tajuk set kan? Faham kan? Cepat, ada apa-apa lagi nak tanya saya tentang tajuk set? Pengenalan set tingkatan 1 bab 11. Faham, seronok. Alhamdulillah. Itu sepatutnya
Macam mana? Itulah objektif saya macam tu. Setiap cikgu mostly setiap cikgu diinginkan bila dia mengajar tu student dia faham, dan dia boleh apply macam tu. Tapi ada juga sesetengah cikgu yang dia sekadar mengajar je. Faham tak faham punya pasal ada juga macam tu. Tapi tak semua. Mungkinlah dia ada masalah ke hari tersebut. Tapi kita sebagai student bersangka baiklah kepada cikgu tersebut. Sesungguhnya pekerjaan sebagai seorang cikgu adalah pekerjaan yang mulia. Macam tu. Saya ngantuk tapi tengah study lagi. Okey dah. Sekian saja tazkirah saya hari ni. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Terima kasih cikgu, bye-bye. Okey dah, so itu saja, kita jumpa lagi insya-Allah. Minggu depan saya tak pasti lagi, kalau ada nanti insya-Allah kita jumpa lagi, okey? Terima kasih siapa yang join hari ni. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ni bermanfaat kepada awak dan orang keliling awak. Awak boleh sampaikan apa yang awak dah faham hari ni, boleh ajar kawan-kawan pula, okey? So itu saja. Bye. Assalamualaikum. Amin.